Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 110 graduan Kolej Antarabangsa Micronet menerima sijil masing-masing dalam majlis tamat pengajian. Majlis berlangsung di sebuah hotel di Jerudong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Para graduan menerima sijil dari program pengkomputeran dan perniagaan. Kolej Antarabangsa Micronet merupakan rakan kongsi kepada Universiti Teknologi Brunei UTB yang menawarkan program BRICOM selama 14 minggu sebagai laluan kepada kemasukan ijazah sarjana muda. Negara Brunei Darussalam mencatatkan peningkatan stabil dalam jumlah kapal yang masuk dan keluar dari negara ini tahun lalu. Ia menunjukkan industri pengangkutan, khususnya perkapalan, menerima manfaat daripada pembangunan industri hiliran dan aktiviti pengeluaran berorientasikan ekspor. Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku pengerusi pihak berkuasa maritim dan pelabuhan negara Brunei Darussalam MPABD menyatakan perkara tersebut pada majlis perasmian Minggu Maritim Negara Brunei Darussalam. Menurut Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, selaras dengan keperluan untuk menambah baik operasi pelabuhan dan maritim serta penggunaan teknologi, MPABD melaksanakan projek Maritime Single Window yang dijangka dapat meningkatkan pengurusan kargo serta mengukuhkan keberkesanan, kemampanan dan daya saing sektor maritim negara. Dari aspek keselamatan pula, Yang Berhormat mengambil maklum bahawa MPABD telah menubuhkan Pusat Tindak Balas Kecemasan Maritim MERC. This represents a major step forward in enhancing our capabilities for safe and efficient maritime operations. The MERC will play a critical role in safeguarding Brunei's water, equipped with advanced technology, trained personnel, and a framework of collaboration among stakeholders to ensure we are all prepared for any emergencies at sea. Dengan tema Inovasi Teknologi dan Pembangunan Maritim Mampan, Minggu Maritim Negara Brunei Darussalam selaras dengan tema Hari Maritim Sedunia tahun ini, Navigasi Masa Depan, Keselamatan diutamakan. Acara yang berlangsung di Dewan Banquet Bredex Jerudong ini antaranya menampilkan 35 peserta pameran yang mengetengahkan perkembangan dan inovasi terkini dalam industri maritim. Sementara itu, petang kemarin diadakan sesi-sesi dialog di Bredex Jerudong. Antara tajuk yang dibincangkan memperkasa kerjaya maritim, peluang dan cabaran navigasi dalam pekerjaan maritim. Hadir Awang Haji Muhammad Solehin bin Haji Aspar, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi. Sesi-sesi ini dibarisi oleh 10 speakers yang antaranya pakar tempatan dan antarabangsa. Minggu Maritim dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga esok di Dewan 1 Bredex. Maklumat lanjut layari laman sesawang rasmi www.mpabd.gov.bn. Challenges that we face is actually cost. The cost of buying equipment. Cyber Security Brunei CSB bersama Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU menganjurkan persidangan ITU Regional Asia Pacific Cyber Drill 2024 selama 3 hari sehingga esok. Persidangan yang diadakan selaras dengan inisiatif serantau ITU untuk Asia dan Pasifik tersebut bertujuan meningkatkan komunikasi, keupayaan tindak balas insiden dan usaha kolektif dalam kalangan pasukan tindak balas insiden keselamatan komputer Asia Pasifik CSIRTs untuk mengurangkan ancaman siber.
Perasmiannya disempurnakan oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Timbalan Menteri Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri dan Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa Keselamatan Siber Kebangsaan. Dalam ucapan alu-aluan, Awang Syamsul Bahri Haji Khamis, Pesuruh Jaya Interim CSB menggariskan persidangan menyediakan peluang berharga bagi perkongsian pengetahuan mengenai keselamatan siber, mengukuhkan kapasiti keselamatan siber dan kerjasama serantau. Persidangan juga bertujuan meningkatkan keupayaan tindak balas keselamatan siber secara kolektif di rantau ini. Acara berlangsung di sebuah hotel di Ibu Negara. Bengkel Perintah Penguatkuasaan dan Perlaksanaan dianjurkan bagi memberi pendedahan dan meningkatkan kefahaman, pengetahuan serta kemahiran para pegawai Mahkamah Syariah dalam menjalankan peranan dan fungsi Mahkamah Syariah dalam memastikan penguatkuasaan dan perlaksanaan perintah dilaksanakan mengikut peruntukan yang ada. Dianjurkan oleh Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara Jabatan Perdana Menteri, bengkel dirasmikan di Mahkamah Besar Brunei dan Mahkamah Syariah Bandar Seri Begawan. Hadir yang berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i. Bengkel juga bertujuan memberi kefahaman mendalam kepada pegawai-pegawai Mahkamah Syariah dalam memahami kaedah atau tata cara yang berkesan bagi memastikan perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah akan dapat dipatuhi dan mencari solusi kepada isu-isu yang berbangkit dalam perlaksanaan perintah. Ini adalah kandungan perbincangan kita selama. Kedutaan Jepun di negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Jabatan Muzium-Muzium Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan menganjurkan pameran Variation and Autonomy. Mengetengahkan 42 lukisan daripada 10 artis Jepun, pameran merupakan salah satu usaha untuk memperkenalkan lagi seni cetak Jepun. Perasmian pameran disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Meda Toru, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Jepun ke negara ini, dan Pengiran Haji Rosli bin Pengiran Haji Halus, Pemangku Pengarah Muzium-Muzium. Pameran di Galeri Seni Hub Tenaga Brunei ini dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 8 Disember 2024 pada setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang dan pada hari Ahad bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Khas mengadakan majlis penyampaian hadiah bagi pertandingan memasak kali keempat dan penyampaian anugerah program Bootcamp kali keempat bagi sekolah-sekolah menengah dan maktab-maktab kerajaan senegara. Majlis berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Penyampaian hadiah dan anugerah disempurnakan oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Bagi pertandingan memasak, Johan disandang oleh Sekolah Menengah Masin Kluster 4. Manakala 3 pasukan terbaik dalam kategori masing-masing bagi program Bootcamp menerima anugerah berupa sijil pengiktirafan, iaitu Sekolah Menengah Saidina Abu Bakar Kluster 3, Sekolah Menengah Lambak Kiri Kluster 3 dan Sekolah Menengah Perdana Wazir Kluster 6. Turut diadakan pelancaran buku kurikulum program Pravakasional 2024. Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hassan Al-Bolkiah mengadakan hari terbuka sebagai wadah perkongsian maklumat bagi para pelajar Persekolahan Arab dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah yang berminat untuk meneruskan pembelajaran ke sekolah berkenaan. Perasmian hari terbuka disempurnakan oleh Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Pentadbiran dan Kewangan
Kementerian Halihwal Ugama. Penganjurannya juga bertujuan berkongsi maklumat mengenai jurusan-jurusan yang ditawarkan di sekolah berkenaan serta kemudahan biasiswa yang ditawarkan kepada para pelajar. Keputusan penilaian sekolah rendah PSR 2024 dikeluarkan kemarin. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan dalam siaran akhbarnya memaklumkan 6,075 calon telah menduduki peperiksaan tahun ini. Daripada jumlah tersebut, 4,960 calon berjaya memperolehi grade A hingga D dalam kelima-lima mata pelajaran, manakala calon yang memperoleh grade A hingga C dalam kelima-lima mata pelajaran adalah 3,916 calon. 575 calon sekolah mendapat grade A dalam kelima-lima mata pelajaran, manakala pencapaian calon yang mendapat grade 4 grade A dan 1 grade B adalah seramai 579 calon. Slip keputusan boleh didapatkan di sekolah masing-masing, manakala bagi calon persendirian bolehlah mendapatkannya di Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan pada waktu pejabat. Kempen keselamatan jalan raya diadakan bagi meningkatkan kesedaran dan mendidik golongan muda tentang kepentingan keselamatan jalan raya. Diadakan sebagai sebahagian daripada acara Minggu Keselamatan Jalan Raya 2024, kempen berlangsung di Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE Kampus Jeffrey Bolkiah, Kuala Belait. Kempen dianjurkan oleh IBTE Kampus Jeffrey Bolkiah dengan kerjasama syarikat Brunei Shell Petroleum Sendirian Berhad BSP. Antara pengisian kempen, pameran daripada pelbagai organisasi yang mengetengahkan inisiatif berkaitan keselamatan jalan raya. Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah menganjurkan majlis penghargaan pelajar. Majlis berlangsung di Musolah Institut berkenaan. Hadir Awang Haji Muhammad Yusri bin Haji Wahsal Filah, Ketua Bahagian Perhubungan Kerajaan dan Projek-Projek Khas Bank Islam Brunei Darussalam yang juga selaku Ahli Jawatan Kuasa Akademik dan Peperiksaan Institut berkenaan. Majlis antara lain bertujuan memberi penghargaan dan memberi pengiktirafan kepada siswa-siswi atas pencapaian akademik dan kokurikulum yang cemerlang sepanjang tahun. Bengkel pematuhan halal bertujuan meningkatkan kefahaman kepada pemegang-pemegang sijil atau permit halal mengenai kewajipan untuk sentiasa menjaga kehalalan, kebersihan dan keselamatan produk. Bengkel yang diadakan selama 2 hari itu berakhir petang kemarin dengan majlis penyampaian sijil di Dewan Serbaguna Bumiputra, Pekanbanger. Bengkel dikendalikan oleh Bahagian Kawalan Makanan Halal. Dengan adanya bengkel tersebut, ia bermanfaat kepada penyedia makanan dan restoran, terutama dalam pengendalian dan penghasilan produk makanan. Pandangan bengkel 2 hari ini adalah kebaikan untuk keseluruhan pengusaha-pengusaha peniaga-peniaga restoran. Kami dapat belajar macam mana cara-cara untuk melakukan memproses untuk sijil halal yang sebenarnya, dan daripada unit-unit lain juga, daripada bahagian agri makanan. Seorang warga negara Bangladesh dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan kerana memiliki 63 karton rokok pelbagai jenis dan 43 botol minuman keras pelbagai jenis. Sohail Skidar mengaku bersalah atas kedua-dua pertuduhan dan dijatuhi hukuman denda berjumlah RM59,000 atau 23 bulan pemenjaraan jika gagal membayar keseluruhan denda. Semua barang yang terlibat iaitu rokok, minuman keras dan 1 unit telefon bimbit dihukum rampas
untuk diserahkan ke kerajaan. Slot-slot berkhatan di Klinik Perkhidmatan Berkhatan di Kampung Kiarong bagi bulan November dan Disember 2024 telah penuh. Menurut Kementerian Kesihatan, slot seterusnya iaitu pada bulan Januari 2025 kini dibukakan. Pendaftaran berkhatan adalah berdasarkan kepada first come first serve mengikut kekosongan yang tersedia tertakluk setelah penilaian dijalankan. Bagi pendaftaran, ibu bapa atau penjaga hanya perlu membawa kad Bruhims anak yang akan dikhatankan. Waktu pendaftaran dibuka pada hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu kecuali hari-hari kelepasan awam bermula pukul 8 pagi hingga 11 pagi dan 1.30 petang hingga 3 petang. Maklumat lanjut hubungi talian 2422 064.